Okey, kami menggunakan teleskop NexStar 5 SE computerized yang merupakan model teleskop paling popular yang direka khas untuk peminat astronomi. Okey, kami menggunakan teleskop ini untuk pemerhatian dari pukul 8.30 hingga 11 malam, di mana ianya hanya mengambil masa 15 ke 20 minit untuk melihat bulan. Dan kami membuat pemerhatian di mana? Kami buat pemerhatian di tapak padang kawat UPSI. Aperture NexStar 5 SE mempunyai aperture 5 inci 127mm. Saya aperture adalah penting kerana ia menentukan jumlah cahaya yang boleh dikumpulkan oleh teleskop. Aperture yang lebih besar membolehkan pengumpulan lebih cahaya, menghasilkan pemerhatian yang lebih terang dan lebih terperinci bagi objek angkasa. Yang kedua adalah panjang fokus. Teleskop mempunyai jarak fokus 1250mm. Panjang fokus apabila digabungkan dengan aperture menentukan keupayaan pembesaran teleskop. Panjang fokus yang lebih tinggi memberikan pembesaran yang lebih tinggi yang bermanfaat untuk memerhati objek jauh. Terdapat beberapa ciri menarik NexStar 5 SE. Yang pertama, pangkalan data dan teknologi scanline. Teleskop dilengkapi dengan pangkalan data yang mengandungi maklumat mengenai lebih 40,000 objek angkasa. Selain itu, teknologi scanline Celestron memudahkan proses penjejaran. Daripada menjajarkan teleskop secara manual kepada bintang, pengguna boleh memilih mana-mana 3 objek terang di langit untuk penjajaran automatik. Yang kedua adalah salutan Starbright SLT. Permukaan optik NexStar 5 SE disalut dengan salutan Starbright SLT. Salutan ini meningkatkan penghantaran cahaya, memberikan pandangan lebih terang dan jelas bagi objek angkasa. Yang ketiga adalah mudah alih. Dengan berat sekitar 15 paun tanpa tripod, NexStar 5 SE agak mudah alih. Penangkap alta-azimut lengan garpu tunggal menyumbang kepada reka bentuknya yang padat, menjadikan lebih mudah untuk pengguna mengangkut dan menyediakan teleskop. Mesti anda tertanyakan bagaimana spesifikasi teleskop yang dinantikan tadi memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi kualiti pemerhatian dan menyumbang kepada pemahaman yang lebih baik tentang objek di angkasa. Okey, jadi spesifikasi pertama untuk teleskop ini mempunyai aperture, iaitu sebuah peranti yang mengawal jumlah cahaya yang masuk berukuran 5 inci. Dan saiznya yang berukuran 5 inci inilah yang membolehkannya mengumpul cahaya dalam jumlah yang sangat banyak. Malah saiznya yang lebih besar ini juga membolehkan teleskop ini menangkap lebih banyak cahaya serta menghasilkan imej yang lebih jelas dan juga terang. Jadi teleskop ini amat berfaedahlah untuk mereka yang ingin melihat objek di angkasa yang samar seperti galaksi dan juga nebula yang jauh, dan juga seperti planet iaitu bulan. Spesifikasi yang seterusnya ialah teleskop ini mempunyai ciri computerized mount teleskop, iaitu membolehkan penjejakan yang tepat, mengurangkan getaran untuk imej yang lebih jelas. Jadi ciri seperti go-to teknologi yang digunakan oleh teleskop ini membolehkan pengguna mengetahui lokasi objek tersebut dan juga dapat meningkatkan kecekapan pemerhatian. Dan apa yang anda perlu tahu tentang teleskop ini, ianya mempunyai sistem di mana ianya dapat mengesan objek di angkasa secara automatik dan pengguna boleh meneroka pelbagai jenis objek dengan lebih berkesan dan sistematik. Akhir sekali, spesifikasi teleskop ini yang terakhir ialah pembinaannya yang kukuh. Di mana teleskop ini dapat meminimumkan gerakan optik. Macam mana tu? Jadi pembinaan teleskop yang kukuh ini dapat menyumbang kepada pemerhatian lebih baik tentang objek di angkasa dengan memberikan pandangan yang lebih tajam dan jelas dan juga terperinci. Dah jelas kan tentang spesifikasi teleskop? Jadi, spesifikasi yang saya nyatakan tadi itulah memainkan peranan yang penting dalam memberikan kualiti dan juga menyumbang kepada pemahaman tentang objek di angkasa. Hai semua. So, hari ini kami akan menunjukkan cara pemasangan teleskop NexStar 5 SE. Pasangkan bodi teleskop ini di atas tripod.
masukkan dengan berhati-hati, kemudian ketatkan. Kemudian pada bahagian ini kita letakkan eyepiece dan seterusnya ialah erecting prism. Erecting prism tepat di sini. Okey. Meletakkan eyepiece di bahagian atas. Kita perlu meletakkan finder scope di bahagian body. Sambungkan power supply ke teleskop. Ambil wire dan kemudian cocokkan kepada teleskop. Akhir sekali, tekan switch untuk buka. Kemudian kita akan menggunakan alat kawalan ini bagi mengawal pergerakan teleskop. Kemudian kita akan menggunakan finder scope untuk menentukan pergerakan objek di angkasa. Jadi, itu sahaja cara pemasangan teleskop NexStar 5 SE dari kami. Semoga manfaat. Sebagai bulan jatuh ke riba, kita bukan nak cakap tentang peribahasa, tapi kita nak cakap tentang bulan. Jadi pada 19 Januari 2024, kami melakukan cerapan bulan menggunakan teleskop NexStar 5E. Okey, semasa pemerhatian bulan, kami menemui pelbagai ciri yang menarik. Antaranya ialah permukaan bulan yang berkawah. Hasil dari pemerhatian kami, bulan mempunyai permukaan yang kecerahannya tidak seragam dan mempunyai bahagian yang terang dan gelap. Bulan mempunyai permukaan yang berbatu, yang padat dan terdapat banyak kawah yang terbentuk disebabkan oleh hentaman komet atau asteroid. Bulan tiada atmosfera dan mempunyai sedikit tarikan graviti. Jadi, apa sahaja objek yang masuk dalam laluannya akan menghentam bulan. Hasil dari pemerhatian ini memberi kami maklumat penting tentang sejarah permukaan bulan. Terdapat juga dataran yang tinggi dan berbukit-bukit tanpa tebing serta puncak gunung yang tajam. Pemerhatian kedua kami ialah kawasan yang berwarna gelap pada permukaan bulan. Kami membuat pemerhatian ke atas beberapa kawasan yang berwarna gelap pada permukaan bulan. Kawasan tersebut dipanggil Maria. Kawasan yang gelap dan sedikit berkawah ini mendatar berbanding permukaan bulan yang lain. Hasil pemerhatian kami kenapa kawasan ini muncul disebabkan magma atau lava yang panas dan cair muncul dari dalam permukaan bulan melalui retakan atau pecahan akibat dari hentaman komet. Lava keluar ke permukaan, ia akan menyejuk dan membeku, membentuk lapisan batuan yang padat yang kita kenali sebagai basalt. Basalt mempunyai warna yang lebih gelap disebabkan oleh kandungan besi yang tinggi. Itu sahaja pemerhatian daripada kami semasa melakukan cerapan ke atas bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminah binti Khairuddin akan menerangkan tentang cabaran yang kami hadapi semasa pencerapan bulan dan strategi cara mengatasinya macam mana. Okey, yang pertama adalah fasa dan kedudukan lunar. Okey, cabarannya adalah bulan melalui fasa dan bergerak kedudukan di langit. Macam mana cara mengatasi? Adalah dengan merancang tarikh dan hari untuk pencerapan bulan berdasarkan kalender lunar. Sesetengah ciri diperhatikan dengan lebih baik semasa fasa tertentu. Yang kedua adalah masa persediaan teleskop. Cabarannya adalah menyediakan teleskop mengambil masa yang lama. Jadi macam mana cara kami mengatasinya adalah dengan membiasakan diri dengan prosedur persediaan NexStar 5 SE untuk menyelaraskan proses. Berlatih menyediakan ataupun set up teleskop itu pada waktu siang dan pada waktu malam itu untuk menjadi lebih cekap. Yang ketiga adalah peralatan. Cabarannya adalah kualiti dan jenis peralatan boleh menjejaskan tahap materi yang boleh dilihat. Strateginya adalah menggunakan teleskop yang terbaik yang sedia ada. Jadi, kami memilih teleskop NexStar 5 SE untuk mencerah bulan pada malam itu. Yang keempat adalah kecerahan bulan. Suatu objek yang cerah. Jadi, cara kami mengatasinya adalah menggunakan penapis ataupun filter bulan bagi mengurangkan silau dan meningkatkan kontras.
Yang kelima dan yang terakhir adalah keadaan melihat. Cabarannya apa? Cabarannya adalah pergolakan atmosfer boleh menjejaskan butiran bulan. Jadi strateginya ataupun cara mengatasinya dengan mencerap pada waktu malam dengan keadaan atmosfer yang lebih stabil untuk melihat dengan lebih baik. Elakkan memperhatikan bangunan ataupun permukaan yang memancarkan haba. Perhatikan apabila bulan berada lebih tinggi di langit untuk meminimaliskan haragan atmosfer. Itu sahaja untuk cabaran dan strategi untuk mengatasinya. Sekian sahaja. Terima kasih. Melalui pemerhatian, kami dapati bulan dalam fasa bulan hampir purnama atau dalam Inggeris adalah waxing gibbous. Bermakna bulan lebih separuh penuh tetapi belum penuh. Matahari menerangi sebahagian kanan bulan manakala bahagian kiri berada dalam bayang-bayang. Bagi permukaan bulan ditutupi kawah yang merupakan lekukan besar berbentuk mangkuk yang disebabkan oleh hentaman meteor. Kawah yang paling menonjol dalam imej ialah Mare Crisium, Laut Krisis. Mare Crisium ialah dataran lava berwarna gelap yang terbentuk berbilion tahun dahulu.